Menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka dan diharapkan sepanjang bulan Jun ini semua terhibur dengan tamu-tamu kita. Dan seperti biasa, sebelum kita mulakan, bagi anda yang belum subscribe Susu TVC channel, diharapkan supportlah kita, subscribe, tekan loceng tu dan anda akan dapat notification bila kita upload video-video baru. Nah, bagi yang nak beli merch kami, boleh ke puakasg.com dan jangan lupa follow IG kami dan TikTok Puaka Official. Okey, kita akan teruskan dengan Puaka. Tamu kita, seorang penghantar makanan, food delivery. Syamila, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, Syamila. Syamila ni peminat puaka, okey. Dia bukan penyanyi, bukan pelakon, tapi penghantar makanan. Dah berapa lama buat food delivery ni? Almost 2 years already lah. Dah 2 tahun. Okey. So, ada orang ni bila buat dispatch ni semua kan, macam-macam dorang experience. Okey. Nak bila malam-malam hari. So, ada tak bila hantar makanan ni semua ada jeng-jeng-jeng? Adalah, selama 2 tahun saya kerja food delivery ni kan. Memang shift is always midnight, tengah malam. Oh, ambil malam pula. Ambil malam punya shift Ya, daripada pukul 12 tengah malam sampai pukul 5 pagi. Wow, daripada 12 tengah malam sampai 5 pagi Saya. Memang selalu shift macam gitulah. Memang hari-hari book shift memang macam gitu punya timing. So macam mana tu ceritakan? Okay, so as for delivery punya insiden ni, dulu saya kerja dekat Sengkang area. Sebab dulu waktu tu belum kahwin. Jadi tinggal dengan mak dekat Sengkang. Jadi buat dekat area situ lah. Ada satu kejadian ni, normally benda ni happen around 2 plus, 3 plus pagi. 2-3 lebih pagi. Kan selalu dekat road pun tak banyak kenderaan sangat, tak banyak orang. Selalunya memang kita je yang rasa diri kita ni seorang-seorang kan. Selalu hantar makanan ni semua. And then ada satu part ni, dia dekat area Punggol lah. Kat area hujung-hujung Punggol tu, tapi area tu memang dah quite a few 2-3 years, maybe blok-blok dah naik lah. Cuma kat tepi-tepi. Punggol H ke apa tu? Bukan? Bukan. Dia dekat area Sumang. Kat Sumang. Kat situ. Rumah Ellie di Sumang. Jeng. Lepas tu? Then tepi-tepi tu kan macam diorang buat macam rumah-rumah HDB BTO yang ada kennel cantik-cantik. Macam the place ada PCN, jogging track kat tepi situ. So I nak kena hantar dekat blok kat situ lah, yang paling hujung dekat dengan kennel tu. So bila dah sampai, park motor kat situ, depan bincut tu kan, turun je daripada motor tu, buka helmet, letak atas seat motor kan. Then around me bergema tau, suara macam very echo. Bunyi macam sayu sangat, macam sedih gitulah bunyi dia tu. Dah kelang kabut lah, dah huru-hara. Bila dah dengar macam gitu, dah kelang kabut huru-hara. Lagipun suasana tu very sunyi. Jadi apa yang bunyi tu kita boleh really dengar jelas kan. Berangin tak waktu tu? Tak lah, tak berangin lah. Bila dengan kita rushing hantar, even though kita naik motor pun berangin-angin pun memang panas. Tak ada rasa apa-apa angin pun. Bila waktu pakai helmet tu tak dengar. Bila buka baru terdengar. Dah kelang kabut. Lepas tu buka delivery bag tu, cepat-cepat nak angkat makanan. Dalam delivery bag tu pula ada power bank. My phone punya power bank kan. Keluarkan sekali, tengah huru-hara tu power bank terjatuh. Right after power bank tu terjatuh, that bunyi turns out to be like a little chuckle. Like as if dia ketawakan my power bank jatuh tu. Then cepat-cepatlah just angkat power bank tu, campak dalam. We cannot do anything kan. Nak lari tak boleh. Makanan mesti nak kena hantar. Tawakal lah jalan. Naik atas lift tu, hantar already. Turun daripada lift tu, bila lift tu terbuka, I decided to record back then. Tapi video tu dah tak boleh jumpa lagi. Sebab you know Gmail ni semua dia punya storage backup semua tak boleh nak store apa-apa full lah kan. That's a message for you Gmail.
Could you please cik tiba-tiba nak sampaikan pesan kepada kau siapa gitu. Okay. Masih boleh dengar. Tapi bila yang tengah hantar dekat unit orang tu tak dengar. Bila dah sampai bawah tu lift terbuka while tengah record suara tu kan, masih boleh dengar. Kalang kabut lah. Pergi dekat motor cepat-cepat pakai helmet. Tak clip pun helmet tu. Tutup delivery bag, naik atas motor terus keluar from there. Find a place where I can process lah. Macam apa tu kan. Bunyi dia memang very sayu, sedih macam itulah. Sebab saya tanya kena berangin ke tidak, sebab ada pernah nampak dokumentari apa tak, bila berangin tu kan nanti pokok ataupun daun-daun mana dia bergesek dan berbunyi. Yelah pernah jugalah dengar bunyi macam gitu. Tentang waktu nak hujan ke ribut macam tingkap tu tertutup sikit nanti boleh bunyi kan. Tapi ada dia bergesek kan, pokok-pokok dia berbunyi juga daun. Macam something ada lah. So interesting. So ni ya tu tak berangin sangat So at that point of time when I managed to record, that time belum kahwin, my tunang lah, sekarang my husband ni, hantar dekat dia, hantar juga dekat mak mertua, and they also can dengar bunyi tu. It's really like above, but it's surrounded, macam bergema around me gitu bunyi tu. Tu pukul berapa? 2 lebih, 3 lebih lah. Selalunya benda-benda ni just datang when you tak fikir pasal dia. Selagi kita takut tengok apa tu memang actually tak ada apa-apa pun. Bila kita tak fikir itulah nanti dia datang. Okay. Itu salah satu you punya experience yang pasal bunyi-bunyi ni. Yelah, mungkin ramai juga kalau sana yang buat food delivery bahagian malam ada cerita kan. So tu salah satu daripadanya. Ada tak cerita yang terjadi bila bertugas? Maksudnya? Ada tak cerita lain yang berlaku lah ketika bertugas? Ada juga. Dekat area situ jugalah. Oh situ, sambung? Sebab tak, dia bukan hari yang sama lah. Dia different day lah. Kalau hari-hari mental macam gini. Tapi benda ni because saya kerja dekat Sengkang. Okay, so my place is going to be like Sengkang lah, Punggol, Hougang, Serangoon, around the constituency gitu kan. So gitu-gitu patah-patah balik memang Sengkang, Punggol juga. Memang kebanyakan everyday, macam almost every orders pun bila dah midnight tu, kebanyakannya hawker center pun dah tutup. Makanan dah tutup. Yang ada pun Chinese stall, itu pun berapa. Mamak stall dengan all the 7-Eleven, Cheers. And then my platform pula dia ada satu own body platform. Kirakan kat situ ada groceries and everything. So kalau orang nak order, orang can just order kat situ. So benda ni is terletak dekat Punggol Settlement. This grocery store lah yang under my platform tu terletak dekat Punggol Settlement sana, yang paling hujung sekali. Memang kebanyakan 80% of my order pun bila midnight shift tu kebanyakannya kena pergi ambil kat situ. So I need to pass by that road, the same one, Sengkang Punggol lah every time. Dah ada satu part ni bila dah ambil order tu lah, dekat tempat tu dah ambil order nak keluar, actually supposedly to balik Sengkang, tapi tak tahu gatal sangat lah sebab nak actually memang I just like to pusing-pusing aja kan. Pusing-pusing the road malam-malam tu kan tak ada orang. Racing lah malam-malam. Tak gurau-gurau. Memang pusing-pusingnya jalan. Angin sejuk, tak ada kereta. Macam itulah. Sekali termasuk dekat satu road ni. Dalam tu semua landed property. Kan kalau landed property punya area pun dia punya lighting is very dim. Kan gitu-gitu juga, one way, two way aja gitu. So memang saja nak masuk dalam tu. Lepas tu fikir, tak apalah, nak pusing buat U-turn kat sini pun belakang berat, banyak barang ni. Kecil sangat road ni. Tak apalah, pergi je lah sampai depan. Dalam hati cakap lah, pergi je lah sampai depan. Mana tahu kat depan tu ada besar sikit, boleh pusing. Sekali bila tengah on the way tu, daripada jauh, okay, dekat situ ada rumah-rumah landed. Lepas tu kat luar tu ada macam roadside curb gitu kan. Ada a few lots for motorcycle. Dan ada motor parks lah kat situ. Ada a few. Daripada jauh nampak something like a figure, but it's big and tall. Memang boleh just tahulah itu a figure sebab dari atas tu nampak hitam. And dia punya bawah ni dress putih brownish kuning tau. But it looks like a colour macam gini. Macam kerusi ni colour dia kembis kind of colour.
Okay, besok kita tukar kursi lah. Okay, kalau macam kotor-kotor macam tanah gitu kan. Macam gitu, tapi cannot actually nampak clear. Cuma very blurry, but can make up that's a figure. But it's not a macam something whereby macam rambut dia panjang ke apa ke. Rambut okay, I just cakap rambut lah, because atas part is hitam It's big and it's like a afro tau. Macam messy lah. Dia berdiri betul-betul antara motor-motor yang parking tu. Motor-motor parking, kepala motor tu ke dalam. Jadi yang keluar ni whereby I can see is all the box of the motor. So sambil ni macam tengah ni that few seconds lah. Just tengok apa tu. Trying to think, mungkin itu cane base motor ke, orang letak cane base selalu diorang suka letak dekat box motor dan diorang just tutup je kan. So the cane base will just flow down gitu kan. Tapi this benda is like in the middle of the motors and it's tinggi. And yang paling pelik, it's not even straight. Dia berdiri sending ke belakang. Okay. Kan macam normally kita tengok yang Michael Jackson punya dance kan dia ke depan kan. Tapi benda ni is ke belakang gitu. So I was like, ni tak boleh ni. Cannot ni, macam lain macam. Even though tak clear, but can just make up itu macam lembaga. Kalau ada atas tu hitam, mungkin kepala ke, bawah tu putih, kuning gitu, brownish, mungkin baju ke, tak tahu kan. Then that's where I decided to pusing juga, U-turn kat situ. Because if I were to jalan terus, mesti berselisih dengan benda tu, whereby I don't know apa tu. Kan? Dia pusing, heran pusing ke belakang Apa kata next time just jalan aja? Ya, apa kata? Kau tak berkata-kata, ambil jalan lain. Itulah, kalau yang waktu tu berani memang dah jalan kot. Tapi memang rasa tahu takut tu. Makin lama makin nak dekat tu, makin rasa lain. So I decided to just U-turn, even though kat situ road kecil dengan barang berat tu, U-turn je kat situ. Bila tengah nak U-turn tu, mata masih tengah tengok and macam boleh nampak, tak tahu whether imagination ke apa ke kan. Boleh nampak kepala dia pun macam tengah nak tengok tau. Pelan-pelan pusing gitu So rasa macam ini tak boleh. Keluar je, jalan keluar je. Keluar from there. By the time pusing tu macam mana dah bersin sampai tembok yang tu kot, yang last tembok kat dalam office tu. Kau sini ke sana? Dekat? Sini dekat lah. Ni dekat sana jauh lah. Sikit lah. Jauh sikit. Then start from tu memang dah tak ada nak saja-saja lagi nak masuk tempat road yang macam tak perlu masuk lah lepas tu kan. Itu actually tak perlu pun masuk situ, sengaja kan nak masuk. Kalau rumah macam aku gatal sangat kan. Kan gitu. Nak rounding kau tersalah tempat. Dia tunjukkan no entry. Okay, yang kat rumah tu macam mana? Yang buat food delivery. Korang ada cerita-cerita tak pasal macam Syamila ni? Kalau ada, sila share. Boleh letak komen kat bawah. Kalau ada banyak lagi boleh jadi tamu kita. Alright, kita daripada jumpa akak, mungkin dah kakak tu mungkin. Dah. Okay, so kita ke cerita seterusnya. Boleh tengok, ada lagi angkat satu. handphone, boleh tengok. Ada lagi satu lah delivery, tapi itu yang bila dah pindah, dah lepas kahwin. Okay, cerita. Boleh? Cerita lah, boleh. Okay. Then itu tadi dua tu kisah dekat Sengkang. Jadi bila dah kahwin, saya dan suami pindah dekat West Side. Then I need to change my place. Dah tak boleh kerja Sengkang lah kan, jauh sangat kan. Kerjalah dekat West Side ni. So far okay jugalah, tak ada apa-apa sangat. Norms punya kejadian is all macam rasa-rasa seram sendiri, rasa takut sendiri. Tapi kalau nampak sangat tu macam tak kot. Bunyi tu memang macam biasalah. Kadang-kadang bunyi macam kucing miau ke, walaupun tak ada kucing ke. Dengar bell kan, macam bell kucing gitu kan. Mungkin kucing tengah jalan. Mungkin lah, kita tak tahulah. But just brush it off lah. Yalah. Tapi yang paling tak boleh nak lupa ni dekat
Actually dia bukan seram, cuma macam curious tau. Dia, it's not macam supposed to be that kind of situation also lah. Then recently saya tanya suami saya lah, boleh ke benda ni macam dia menyerupai orang-orang ke, manusia-manusia ke, setakat just to be in our way ke, just to be on our eyes ke, nak tunjuk ke apa. Then bila dia tanya kenapa, saya ceritalah bila dah pindah dekat website ni, saya punya shift dah tak sampai pukul 5 pagi lagi. Normally I will just book daripada pukul 1 lebih ke 2 lebih pagi sampai 4 lebih je. Macam gitu je. 2 jam, 3 jam je kerja. Yalah, pasal dah berumah tangga kan, jadi nak kena balik cepat, nak kena buat ni buat itu kan. So the hours is short. Then pada waktu tu keluar macam biasa, macam 1:30, 1:45 pagi dah keluar. Then around 3:45 ke 4 dah habis lah shift tu, nak balik. So bila nak balik tu, I mean like I need to turn on the left side to masuk my area punya rumah, punya nak masuk multi-story car park. So bila nak turn left tu, daripada jauh I saw a few joggers tau, macam 4 orang lah jogging towards me. Then at the same time buka signal light dulu so that they can nampak me. At the same time diorang boleh stop kan kat situ. Jadi bila it's my turn to turn left tu, they are also at the place they need to cross. Sekali these 4 jogger they really look like macam Melayu lah, tapi kulit diorang ni macam lagi more gelap, macam orang asli. Macam gitu. Tapi 4 ni diorang jogging in a single file. Depan laki-laki, belakang tu perempuan, laki-laki perempuan. 4 orang macam Melayu orang asli gitu. Diorang pakai pun semua hitam lah, serba hitam. Yang macam baju-baju swimming tu, kan? Long pants, long ni semua. Dengan sini hitam. They are in this type of position lah, jogging. Then bila I want to turn, they stop. Then I just look at them. They make eye contact with me. The most yang I remember is laki-laki yang the first person kat depan ni, he show me a green. A grind apa macam tersengih gitu Green. Macam Green. Dia tersengih. And supposedly pun macam 4 tu macam tersengih juga, macam sama muka diorang tu, rupa sama. Tersengih. Semua senyum terserentak apa? I don't know whether it's a courtesy kind of smile ke, tapi it's not a smile. Kalau smile kan we can figure out kan orang senyum macam mana kan. Ini is sengih. Muka tu is memang seram. Kau nampak aku kan, macam gitu, sort of gitu. Dan bila dah belok tu, I was thinking kenapa macam gitu Tak apa, sama juga perangai. Tak nak masuk multi-story car park, pusing sebelah kanan tu, jalan antara kat dalam HDB punya car park tu kan, pusing situ. Ingat nak keluar balik lah sana punya exit, then buat satu round baru masuk multi-story car park. So bila pusing balik tu, dah tak nampak diorang lah. Mungkin diorang dah ke depan ke apa kan. So dah tak bother, keluar exit yang sebelah sana. Because my place ni, tempat ni semua macam dikelilingi oleh hutan. Dia ada 1 plot, 2 plot of hutan very besar-besar. Dan bila keluar exit yang sana tu, hutan ni dekat opposite side of road. And there's asap keluar from the hutan tu, just pass by me, and I pass by that asap. Go through the asap. Kalau nak katakan macam embun pagi ke, memang boleh nampak lah embun ke mist. Mist okay. But this is like betul-betul asap jalan macam cross the road gitu. And I pass through the asap tu, cepat-cepat buka mask. Macam takutnya apa chemical ke apa daripada hutan punya. Cepat-cepat buka mask ke pasang mask? Buka mask sebab nak bau. Nak bau. Nak test juga bau chemical ke apa. Bagus ni. Orang asap pakai mask, takut chemical. Tapi dia buka nak tahu chemical ke tidak. Ada cara. Air bau wangi? Tak bau apa-apa. Tak bau asap, tak bau apa. Tak bau chemical pun lah. Just macam normal je. Amazing Tak tahulah, mungkin tu memang hutan punya gas yang kita tak tahu. Diorang memang keluar gitu ke apa, memang tak pernah nampak kan. Hutan dari mana tu?
Again? Bukit Batok. Bukit Batok. Bukit Batok memang cerita Betul? Banyak juga. Apa cerita? Tak ada dalam situ kan? Adalah pasal Bukit rumah Batok. lah. Bukit Batok. Okey. Cerita awak dengar daripada Bukit Batok selain daripada apa yang dah plan tu? Ada? Yang dengar-dengar tak banyak, cuma yang dengar dalam puaka punya show aje lah. Yang macam sikit hari ada satu kakak tu yang kat Bukit Batok Street 24 Right. Okey. Cerita pasal Bukit Batok. Okey. Ni dah best tadi delivery? Dah lah, itu je lah yang macam 4 orang asli tu. Macam gitulah, macam very curious lah. Tak jumpa lagi? Try lagi lah, pusing sikit lagi. No, kena try lagi. Macam tak kuasa lah. Bukan tak kuasa, macam diorang tahu kita cari diorang nanti kan. Bukan cari. Nak tentukan yang ini jogger. Tapi kalau jumpa lagi, you grind kat dia balik. Grind pula. You grind kat dia balik. Kan? Kau jumpa aku lagi. Cakap pasal tu teringat lagi. Yang tersenyum tu kan, yang kita punya guest TZ. Dia ceritakan apa tu, dia pergi umrah. Ada macam gitu jugalah. Seakan-akan lah. Dia pergi umrah, lepas dia berdoa, dia nampak orang baju hijau yang tengah berjemaah tu. Kan? Ya, ada baju hijau. Lepas tu dia ikut, dia kejar orang tu, dia sapa orang tu. Orang tu tengok dia terperanjat. So macam, kau boleh nampak aku mungkin. Tapi orang yang berbaju hijau tu telinga dia macam panjang sikit. Macam elf. Itu je cerita dia. So tu dia berani tepuk. Jadi awak nampak dia orang tepuk, hi, how are you? Okay? Try. Yalah, lagi pun sekarang pun dah tak keluar-keluar malam lagi. Dah tak kerja pun. Dah tak kerja. Okay. Mana cakap pandai je. Cuba kau try. Okay, tak segurau je. Minta maaf. Okay, cerita seterusnya. Okay, jadi yang pasal cerita delivery tu dah habis lah. 3 cerita tu je lah. Puan dah berhenti kerja kan? Bukan berhenti lah. Stop. Temporary stop. Okay. Jadi lagi satu kisah ni pasal dekat rumah jugalah. Pasal kita pun baru pindah last year. Baru pindah last year. Memang estate rumah tu baru-baru punya lah. Baru-baru naik, baru-baru buka kan. Jadi kita pun actually tak fikir apa-apa. Just macam biasa je. Masuk rumah pun macam biasa. Azankan, kemas, apa semua kan. Dan tak sampai pun 1 minggu lah duduk dekat situ. Gangguan-gangguan tu dah mulalah. Tapi gangguan dia macam kebanyakannya macam dari luar. Pass by punya. Pernah juga satu ketika tu time waktu maghrib. Puaka. Assalamualaikum guys, apa khabar? Okay, mudah-mudahan you all semua sihat Okay, Kak Cik nak share sikit lah. Kata orang nak kongsi. Okay, nak kongsi Okay, kita banyak pertanyaan tentang Kak Cik, boleh ke kita daripada 3 bilik pergi 5 bilik? Kita daripada 4 bilik pergi EA ataupun jumbo. Okey, soalan tu kita sebenarnya nak kena buat pengiraan yang terperinci. So kita perlukan dokumen, kita perlu tengok CPF, kita kena tengok income. Daripada situ baru kita boleh tahu whether you all boleh tak upgrade to 5 room, EA ataupun jumbo. So let's say kalau misalnya you all ada hasrat nak pergi ke 5 bilik EA atau jumbo. Okay, so you all bolehlah DM kita ataupun WhatsApp kita dekat ataupun call kita 87741551. InsyaAllah kita akan huraikan sama-sama. Okay, bye. Puaka. Dengar orang beri salam, tapi salam dia tu macam dia letak mulut ni dekat betul-betul kat pintu gitu. Assalamualaikum. Itu bunyi dia waktu maghrib. Saya dengar dulu. Lepas tu cakap dengan suami. Kita duduk masih ada dekat dalam rumah tu. Dan macam tak salah terdengar lagi the second one, tapi Assalamualaikum dia tu tak complete, tak full dengar gitu je lah. Assalamu. Moncong dia tersepit dekat pintu tu. Letak lagi dekat pintu. Buat kelakar. Okey, betul. Taklah. Kom. Assalamualaikum. Okay.
Okay, itu antara satu. Then ada bunyi ketuk juga dekat tingkap bilik. Kita memang selalu tutup lah tingkap tu dengan langsir, tutup dengan langsir semua. Dan kadang-kadang bila kita tengah berbual malam-malam nanti, memang boleh dengar macam kat luar tingkap tu. Kalau nak kata orang ketuk tembok ke, orang ketuk pintu sebelah ke, cannot be dengar dekat tingkap kan. Dengan bunyi-bunyi suara-suara nyanyi, humming around dekat area dapur, dekat luar lah. Tak tahu bunyi tu daripada mana. So, kalau kat luar biarkan kat luar lah. Ia mengganggu lah, tapi asalkan dia tak masuk rumah sudah. Itulah, sampai kan the very last straw tu kita tak boleh nak tak boleh nak just buat bodoh lah pasal benda ni. We just have to do something. Betul. Sampai kita panggil Ustaz Fadli datang untuk rukiahkan, tengokkan. So far Alhamdulillah, after that okay je semua. Ustaz cakap apa-apa? Tak, Ustaz tak cakap apa-apa. Cuma dia cakap mungkin ini pass by yang dekat luar lah. Lagipun the main source ni pun kita tak tahu daripada mana. Ya. Dan adalah Ustaz kasih spray tu semua, suruh kita buat mandi dengan garam bidara semua. Kita buat lah all those. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa lagi lah. Tapi yang macam kalau nak katakan sekarang ni kalau boleh dengar bunyi-bunyi tu pun memang kita tahu tu dari luar. Tapi kita just kadang-kadang tak layan lah, tak melayan sangat. Bodoh sudah lah. Kan? Bila dengar nanti macam makin cari makin dia nak. Kita pun stres sendiri. Betul. So ataupun mungkin Ustaz selalu ceritakan nasihatkan main aja surah Baqarah ke apa dekat malam. Dah on je lah. Yalah, kadang-kadang on juga. Tapi kadang-kadang pun terlupa juga kan. Tak apa, slowly. On aja sebelum tidur, on. Gitu. Biar dia dengar sekali. Itu kisah rumah kat rumah. Sekarang dah okey lah dah okey sikit-sikit boleh lah. Boleh cakap okey lah. Sikit-sikit lah. Taklah teruk macam dulu tu. Ataupun kerap-kerap lah spray, kerap-kerap lah rukiah rumah sendiri. Kan Ustaz ada ajar kan macam mana. Biasa sekarang pun we already try to beli yang all those bukur bakar, asak-asakkan rumah, wangi-wangikan rumah kan. Untuk sambil-sambil pun yalah bau-bau wangikan rumah, halau-halau jugalah benda-benda yang tak patut datang singgah-singgah ke apa. Memang kadang-kadang bila benda ni jadi kita rasa marah. Pasal yalah memang itu rumah kita, tapi kita pun tak tahu whether sebelum kita masuk tu diorang dah duduk situ ke apa ke. Tapi kan at the end of the day it's still rumah kita juga. Yang mengganggu, buat pissed off macam bingit sekejap gitu. Okey, daripada kisah rumah sekarang kita ke boleh saya pesan kat semua orang kat apa ni yang nak jadi tamu, kadang semua bercerita kan. Diorang apa ni banyak cerita. So saya pesan pada semua yang kat rumah tu, kalau nak jadi tamu puaka banyak cerita, you all jot down je apa you nak cerita kat note kat iPhone tu kan. Jadi bila datang ke sini, you boleh ceritakan semua. Jadi kita tak terlupa. Okey? Ada cerita lagi? Ada. Okey, ni satu ni waktu tu umur saya baru 17 lah. 17-18 gitulah Dulu tinggal dekat Yishun. So waktu-waktu remaja gitu memang suka lepak kan, keluar malam. Even pagi-pagi pun 3-4 pagi pun masih kat luar melepak dengan kawan-kawan. Itu waktu dululah Jadi kita ni kawan-kawan suka lepak dekat area Khatib. Area Khatib tu dulu, sekarang dah lain lah. Dulu dia lain, dia macam ada park boleh duduk-duduk, ada shelter. Okey, tapi sekarang pun saya dah tak nampak lagi lah shelter tu, dah lain sangat lah. Dan sukalah lepak kat situ. Dan kita baring-baring dekat shelter tu kan. So when satu part tu I was lying down dekat the bench. So shelter ni kan dia ada macam palang 4 tu kan, dengan bumbung. Bila baring tu half nampak bumbung, lagi yang terbuka tu nampak pokok. Pokok-pokok lah kat luar tu, pokok-pokok. Berbual tengok atas. Tengah berbual sekali tiba-tiba daripada salah satu branch tu besar lah. Pokok besar lah. Kain putih keluar sikit je dari Thanks. Okay. Kain putih tu keluar sikit je. Just macam sikit, very sikit ada keluar daripada pokok tu. Dia kasi CP je kan.
Nampak dia masuk balik. Bila part dia masuk tu pelan. Lepas tu buah-buah lagi, mata dah ternampak ni. Tengok tau. Masih tengok. Lepas tu dia keluar lagi. Sikit tu lagi. Apa ni Lepas tu lama dia masuk balik. Cannot be. Pasal kain putih dia tu very putih. Putih tak kotor apa pun. Putih je. Macam kertas. Tapi cannot be kertas. It's a kain. Boleh nampak pasal pokok tu kat sini je. Bila tengah baring tu pokok kat sini je. Kali berubah-ubah lagi, mata dah tengok atas sambil baring ni. Mata tengok atas. Sekali lagi satu kali dia nak keluar tu, belum dia habis keluar, already jalan, bangun jalan. Kawan-kawan dah, kau nak pergi mana? Nodong jalan je tau. Kau nak pergi mana? Jalan je, buat bodoh. Sampai masuk kat antara blok-blok tu kan. Orang kata, Afsal. Dah, aku rasa aku nampak something lah tadi. Habis kau terus jalan tinggalkan kita. Tak boleh lah, takkan nak bilang kan kat situ juga. Tak cakap, okay guys, jalan, takkan tak cakap gitu? Tak. Mana orang tak marah? Guys, jangan cakap lagi tu, dia bangun tak boleh, tak boleh cakap. Takut lah macam takut walaupun nampak hujung kain dia tu. Dia punya rasa tu lain macam. Dia nak keluarkan lagi banyak tu lah. Mana tahu, kita tak tahu kan. Jangan dia keluarkan satu kali kepala dia ke apa ke kan. Dah bagus tu tunjuk kain tu hujung-hujung 3 kali tau. Kalau kepala dia macam mana tu? Lempang stiper. Pasal yang lain-lain tak nampak. Jadi kalau Yelah, diorang tak takut sangat, kita takut tau. Sebab ni kan jangan okey, yang kat rumah pun kalau lipat-lipat jangan nak suka macam tenung-tenung pokok-pokok gitu Betul. Suluh-suluh pun kalau boleh tak mau suluh-suluh lah pokok-pokok malam. Nanti tersuluh benda lain. Kan. Itulah dia. Selalu orang cakap pasal sini pun saya tahu. Jangan suluh-suluh, nanti tersuluh dia. Daripada dulu. Yelah. Itu memang petua-petuanya lah. Lagipun malam-malam pokok tengah tidur, jangan mengganggu pokok-pokok tu. Daun-daun tu semua tidur. Jangan diusik, jangan dipegang, jangan disuluh, nanti orang silau. Kita tak tahu. Dah menjadi dah. Betul juga tidur. Betul lagi? Ada lagi cerita? Ada. Tapi ni cerita lagi kecil lah. Lagi kecil. Lagi pendek. Lagi time kecil. Time kecil. Lagi kecil. Okay. Macam tadi kan delivery. Cerita delivery kan latest punya umur. Lepas tu pergi ke 17 tahun. Lepas tu sekarang pergi ke 3 tahun. Okay, boleh. 3 tahun. Tapi cerita ni memang bukan saya tahu sendirilah. Arwah nenek dengan arwah mama saya yang cerita lah. Okay. Saya kecil-kecil dulu tinggal dengan nenek dekat Toa Payoh. Dekat blok 50 lebih tu tepi ada temple. Temple yang popular dekat Toa Payoh, temple besar tu. Okay. Jadi dulu waktu tu memang diorang sering buat ritual lotang. Diorang training, diorang punya lion dance, dragon dance, semua kat situ. Dan memang I like to see. Diorang kalau buat diorang punya setup ni semua sampai ke bawah blok kita tau. Sampai ke bawah blok. Because kat tepi tu ada macam padang takraw. Tepi belakang tu pun ada macam padang macam yang tempat diorang bakar-bakar diorang punya macam tempat bulat tu kan. Nanti diorang akan buat kat situ. Jadi kita suka sangat turun bawah. And arwah mama saya pula tahu yang saya suka tengok, dia akan suka bawa turun bawah. Dan bila dah selalu tengok tu, dia macam jadi satu kemaruk lah kan. Kemaruk bila ada bunyi je start nak turun nak tengok sampai satu part ni I was like by a kumantong yang kumantong, the baby punya tu. Cina punya baby tu isap-isap puting kan, because suka tengok dorang lotang. Even bila dorang lotang pun orang-orang besar tu pun isap-isap puting juga apa. Kan dorang rotan lah apa-apa kan. And I couldn't walk, I couldn't eat for 6 months. Sebab benda tu macam dah sukakan saya sampai macam lemah. Ni nenek ceritalah. Nenek cakap aku boleh angkat, kau tak payah nak dokong. Boleh angkat daripada baju ni je kau dah ternaik, dah terlift up pun. Padahal umur 3 tahun tu dah boleh jalan. Waktu tu dah boleh jalan. Makan pun dah boleh makan macam biasa. Tapi disebabkan sakit yang macam abnormal yang tiba-tiba
datang tu kan. Tak boleh makan, tak boleh apa. Susu, all the way susu. Susu je. Sampai bawa pergi berubat dekat blok sebelah ni ada satu macam atuk ni lah, dia boleh ubat-ubat tengok-tengok kan. Dia kata tak apa, mungkin boleh bawa pergi kat temple tu, tanya ke. Lepas tu bawa lah ke sana. Bawa. Okay. Dan orang-orang temple tu kata mungkin, ini mungkin je lah, mungkin anak engkau ni suka sangat tengok sampai benda tu pun suka dia balik. Jadi kalau boleh tak mu kasih dia tengok-tengok lagi pun, dia kecil lagi kan. Semangat tu hilang. Semangat dah hilang lah. Jadi for that 6 month tu, dulu arwah nenek dulu orang dulu kan suka ada album. Orang letak gambar dalam album kan. Arwah nenek tunjuk lah, ni kau dekat dalam pram, like very kurus, very lemah. Just macam slouching inside the pram, pucat. Ini yang waktu kau sakit tu nenek cakap. Tunjuk-tunjuk gambar, dia cerita kan. So bila dipesan oleh those orang yang kat temple tu, jangan bawa dia selalu datang sini, tengok-tengok benda ni. After baru okey. Lepas tu pergi balik jumpa yang atuk yang boleh berubatkan ni, tinggal blok sebelah. Dia ubat-ubatkan, tak tahu dia baca apa, kasih air apa. Masih boleh ingat sikit-sikit je lah, macam kena mandi air bunga or something, I don't know lah. Tapi itu kan kecil kan, sekarang nak suruh ingat balik everything pun tak tahu dah apa. Dan so far Alhamdulillah okay. My arwah mama kata the very first word yang keluar from my mouth bila dah okay tu kan is mama. Dan macam dah boleh cakap, macam tiba-tiba boleh cakap balik. Macam setelah sekian lama tu kan, berapa bulan diam tak cakap kan, panggil mama, lapar nak makan. Wow. Dan baru baik lah. Kirakan macam semangat tu kena tarik lah at that point of time. Sebab suka sangat tengok benda-benda ni. So mungkin daripada cerita awak tu memberi satu, kata orang tu macam pengajaran pada semua ibu-ibu yang ada, ibu bapa yang ada anak kecil tu. Kadang-kadang diorang suka trak jeng kan ada harimau-harimau kan, macam cantik kan. So kalau boleh ku tengok okey sekali boleh, tapi jangan kerap sangat. Kita pun tak tahu, malang tak berbau, nanti jadi macam Syamila. Okey. Lagi pun waktu tu kecil-kecil lagi pun tak tahu apa lagi. Tengok-tengok suka kan, tak tahu apa. Dengar je tertatak nak pergi. Nak kepo sangat. Tapi kan memang betul tau, dulu masih kecil-kecil pun bunyi tertatak, kita pun sibuk nak pergi tengok sebab interesting, sebab diorang main gitu apa. Betul-betul. Habis boleh nampak macam-macam colour kan diorang punya lion dance tu semua. Memang menarik. Okey, tu dia pasal lion dance and dragon dance. Okey, ada lagi? Kalau personal cerita tak ada lah. Tapi kalau pasal tadi kata pasal sihir-sihir ini saya tak tahulah, tak tuduh, cuma ini apa yang arwah nenek dengan arwah mama saya cerita dulu pasal arwah atuk. Arwah atuk ni dia kerja as a zookeeper. Wow, dulu. Interesting. Waktu zaman 80-an maybe. Jadi biasalah tempat-tempat kerja ni kan, dia punya politik dia very kuat kan. Itu tak suka dia ni naik pangkat, itu tak suka dia ni, gitu-gitu. Jadi arwah atuk dulu dapat naik pangkat lah, sort of. Jadi adalah kawan-kawan dia, mungkin pun dah tak ada lah sekarang kan. Tapi ini cerita yang apa yang dengar lah. Kawannya tu tak suka lah yang dia naik pangkat, hantar barang. Jadi kirakan arwah atuk meninggal pun dikatakan kena buatan orang. Tapi kita kalau boleh tak fikir gitu, sebab doktor kata stroke. Medical term is stroke. Tapi memang orang tu sendiri dah mengaku. Oh, tu mengaku. Minta maaf lah. Memang semua pun dah maafkan dia lah. Memang pada hari yang jenazah tu dibawa balik rumah tu, memang dia ada sekali kat situ, dia mengaku minta maaf apa semua. And yang paling pelik, apa yang saya experience masa tu, waktu tu kecil lagi lah. Lagi kecil lagi daripada 3 tahun tu, saya rasa lupa. Waktu tinggal Toa Payoh tu, arwah atuk memang dah lama duduk hospital tau. Macam just tak boleh baik. Doktor pun tak boleh make up what is the issue with him. Kadang boleh cakap, kadang tak boleh. So doktor just label it as stroke. Dan bila hari yang dia nak meninggal tu kan, bawa sink
dekat dapur tu bawah sink, tiba-tiba ada kotak scotch tape tau. Dah scotch tape. Dalam rumah tu ada myself, arwah mama dengan arwah nenek. 3 orang kat dalam rumah. Tiba-tiba macam bunyi kush 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 kush. Sekarang kotak tu. Arwah nenek macam, apa tu? Pergi dapur. Kotak apa ni? Macam gitulah. Kotak apa ni? Kecik-kecik bergerak kotak tu. Bila buka, lipas semua keluar. Macam-macam colour. Ada colour-colour? Ada colour putih, ada colour grey, hitam, brown gitu. Daripada kecil sampai ke besar-besar. Habis satu rumah. Nenek memang tak takut lipas. Myself dengan arwah mama memang takutlah. Terpekik-pekik kita kat atas kursi. Arwah nenek spray semua. Matikan, bunuh. Until the very last lipas bunuh, hospital call. Atuk meninggal dah. Jadi itu pun kirakan macam tanda-tanda juga. Mungkin Tapi mungkin tapi tak nak tahu tahulah juga kotak tu datang dari mana. Itulah, itu masalahnya. Kotak tu datang daripada mana? Arwah nenek tak pernah simpan apa-apa kotak pun bawah tu. Itulah. Tapi cerita pasal tadi tu kan, bila awak cakap scotch tape tu kan, teringat Mak Sidul sampai saya suka cakap scotch tape, saya cakap scotch tape mana? Scotch tape. Salah cakap Bukan saya cakap. Kita memang dulu cakap scotch tape. Nanti saya pun tu cakap, apa scotch tape? Scotch tape. Sekarang orang panggil apa? Scotch tape kan? Scotch tape lah. Scotch tape. Kita selalu kita sebut scotch tape. Alah. Kan? Short form, scotch tape. Korang chill lah, jangan nak tegur orang kan cakap scotch tape. Saya suka panggil sebutan kan juga. Cikgu. Saya dia ketawa. Apa kau ketawa? Bukan cikgu lah, cikgu. Suka hati lah. Kan? Cute. Macam nak muntah pun ada. Okey, ada lagi. Ni last cerita Okey, boleh. Apa yang boleh? Last cerita lah. Kalau cerita, awak cakap ada cerita daripada suaminya? Okey, apa? Boleh share? Okey. Jadi suami saya ni dia suka pancing lah. Ni dia ceritakan lah. Apa tu, dulu dia pernah pergi pancing dekat mana yang? Pasir Ris? Oh, Ilyas Park. Kat Ilyas Park tu dengan kawan dia. Jadi dia ceritakan tu, diorang pergi pancing. Satu dekat sini, satu dekat sini lah. Kirakan macam dekat pergigian pasir-pasir kat pantai tu kan. Sekali suami cerita, dia pancing-pancing tu, dia nampak kawan dia macam tengok kat belakang tu apa kan, tengok. Sekali dia macam, aku tengok apa? Tu kawan dia macam tak ada apa-apa. Buat bodoh je lah, kawan dia macam buat bodoh. Habis dia pun baru kas tu tak tahu, dia cerita macam, dia cakap bila dia pusing nak tengok juga tu, dia nampak macam ada bentuk nak terbentuknya asap, macam sort of like that, tapi bentuk macam porch. Macam so slowly tengah nak menjadi tu. Macam gitu dekat antara hutan-hutan gitu, lalang bushes gitulah, antara belakang tu. Nampak nak menjadi porch tu. Dia tengok apa tu kan. So macam dia pun tak nak border sangat pasal benda ni. Tapi yang kawan dia ni dah asyik tengok-tengok, dah mula nak packing-packing. Tapi suami ni masih nak kas lagi. Pasal baru sampai jugalah. Tapi diorang pun rasanya pukul 3 lebih pagi ke? 3 lebih pagi. Jadi bila dia dah kas tu, tiba-tiba dah toleh. Kawan dia dah jalan paitau. Dia kirakan kawannya macam ini kan? Senyap jalan. You punya cerita pun you senyap jalan. Ambil dia macam, kau nak jalan, tunggu. Kali bila toleh belakang, bila suami saya toleh, dia nampak lah porch tu. Tapi taklah really very clear or exactly, is like ke asap already dah jadilah. Dekat situ like tengah tengok. Dia pun apa lagi, dia ambil lah barang-barang semua, tak sempat nak simpan betul-betul. Jalan juga ikut kawannya tu. Kawannya tu pun dah kat depan berlari. Nampak dia dah jalan, nampak suami saya dah jalan, kawannya pun dah mula lari sampai terjatuh. Kawannya tu dia naik dekat atas water breaker yang naik atas water breaker tu sampai jatuh. Kalau naik atas water breaker tu nak pergi mana? Kan? Itulah, terjatuh. Tinggalkan lagi orang ni. Kan? Jatuh kan?
Kan? Dolat. Dolat. Apa-apa pun kalau kat luar tu, kalau you ternampak apa-apa pun, janganlah kancong, jangan kelang kabut. Macam ada orang pesan stay cool sebab you ramai kan kat luar. Jadi beranikanlah diri. Memang yelah senang cakap, tapi cuba Ustaz kan suruh cakap, jangan takut pada mereka. Sas. Ada lagi? Tak ada. Tak ada. Okay, bye. Minum air. Terima kasih. Okey, terima kasih. Seperti biasa, tamu yang datang tak akan pulang dengan tangan kosong. Sebentar ya. Ada something daripada tim puaka. Jauh. Okey, ini daripada tim puaka. Okey. Boleh Bob? Kan? Terima kasih. Syafiq dia ambilkan, terlupa. Kat belakang. Putih, beg putih. Okey. Dan diharapkan cerita Syamila akan sikit sebanyak menghiburkan anda semua ya. Alright, thank you. Dan ni daripada Home Hustle. Untuk awak. Terima kasih. Okey, itu saja puaka untuk hari ini. Terima kasih Syamila sekali lagi kerana sudi datang ke sini untuk ceritakan cerita awak. Dan sekali lagi bagi anda di luar sana, kalau ada cerita apa-apa nak kongsikan bersama kami, boleh hantarkan email anda, butir-butir anda ke puaka@sg@gmail.com dan kami akan tengok semualah. Kalau ada masa kita akan jemput. Mesti ada masa kita akan jemput. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe Susu TVC channel, ikut IG Puaka Official dan juga TikTok kami. Okey, itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Jaga diri, jaga kesihatan. Ingat, puaka tak kena Rusia. Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya baik, semuanya sihat walafiat insyaAllah. Jadi kita ada juga dengar daripada one of kita punya food delivery, iaitu Syamila kan, kerja food delivery. First thing sebelum saya masuk ke cerita-cerita yang tentang yang food delivery ataupun nasihat-nasihat saya yang saya nak kongsikan. Sebelum itu, let's give it applause to all those food riders. Memang you all mantap. You dalam keadaan panas ke, dalam keadaan hujan ke, dalam keadaan sejuk ke, dalam keadaan you all sakit ke, lemah ke apa, tetap you all buat juga that food delivery dan sampai ke rumah kita lah. Alhamdulillah, thank you so much to all of you lah, food riders out there. Tak kisahlah daripada any company, you all memang terbaik. Alright, so that's the first one for me. So the second punya adalah yang saya ingin kongsikan sedikit daripada yang cerita daripada Syamila tersebut. Dia ada satu part yang saya pun tertarik juga, yang katanya dia ketika dia nak hantar tu, kemudian dia ada nampak macam ada satu lorong gitu. Dan dia terasa seperti ada yang memanggil ataupun rasa macam nak masuk dan lain-lain. Dia sebetulnya ketika kita buat satu perkara dalam kita punya kerja, apa yang kita boleh buat adalah kita fokus dengan kerja kita. Masalah kita tertarik pada nak masuk ataupun nak adventure. Ini kita sebagai manusia memang kita mempunyai sifat yang seperti itu. Okay? So, kita sebagai manusia, ketika kita dinasihati untuk tidak melakukan sesuatu, maka kita secara automatically, kita akan rasa penasaran. Kita akan rasa, apa tu? Ataupun kita nak tahu. Contohnya seperti ini. Okay? Jangan tengok. Tu. Kan? Masih tengok juga. Saya baru bilang cakap kat dalam kamera, jangan tengok. Habis you masih nak tengok. See? It's very simple. Saya bilang tadi dengan cameraman, jangan tengok situ. Dia terus masih tengok. Itu kita sebagai manusia. Maknanya kita rasa penasaran. Jadi ketika kita nampak lorong seperti itu ataupun kita nak pergi adventure, sebab kita sebagai manusia, kita selalu nak explore more rather than kita keep on. Kalau nak explore, silakan. Tapi masalahnya kena jaga diri, kena jaga family dan jaga keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok bila kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai orang Muslim, Allah berikan 24 hours. Make sure that dalam kita punya 24 hours tu, berapa yang kita lakukan
berapa yang kita amalkan untuk Allah, yang mana untuk diri kita. You bayangkan, dalam kita solat aja pun berapa minit. Let's say one solat pun is around 10 minutes. Kita solat 4 rakaat 10 minutes. So, itu satu solat. Kalau 5 waktu solat, 50. 50 minutes. Kalau plus dengan air sembahyang saya, ambil wuduk dengan zikir ke apa, extra 10 more minutes. Become 1 hour. So, Allah berikan kita 24 hours in a day. And Allah ask kita untuk ada time for Allah Subhanahu Wa Taala only 1 hour. Sekarang masalahnya, daripada 24 hours tu, daripada 1 hour tu, berapa kita punya waktu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau boleh, mana kita boleh fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya bilang oh tak boleh explore, oh silakan. That one urusan masing-masing. Tapi if you ask me whether is it good to do, no, I will say no. Maknanya apa? Kita khususkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita pakai waktu kita untuk baca Al-Quran, better than explore. Kita buat charity, better than explore. So something like that. Alright? So kemudian ketika kita berubat pun sama, saya selalu kena ingatkan berubat dengan ruqyah syar'iyah, iaitu ruqyah yang berlandaskan dengan syariat Islam, ikut pada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, ataupun daripada amalan-amalan orang-orang yang soleh. So kalau kita based on recommendation yang orang-orang kita tak kenal, kita main ikut saja. Sebab saya baru ada masalah yang saya baru hadapi. Dia ketika saya pergi ke satu rumah patient ni, nenek dia sakit. So bila nenek dia sakit, nenek ada gangguan. So dia pergi panggil orang based on recommendation. Bila based on recommendation tu, datang seorang ni yang kesian dia tak tahu sedikit pun tentang ruqyah yang family ni. Jadi ketika itu, dia punya makcik dia dibungkus dengan kain. Dah jadi macam mayat. Kemudian diasap-asapkan dan lain-lain. Kan you tengok, kesian. Makcik tak bersalah, kena bungkus. Belum meninggal dah kena bungkus. Dan yang kedua, disuruh jilat madu daripada pinggan. Dia bukan pakai sudu. Dia suruh jilat. Bayangkan, takkanlah kita sebagai manusia kita nak lakukan seperti itu. Jadi, kalau nak berubat ke apa, ikut ruqyah syariah. Dan banyak peruqyah-peruqyah syariah di luar sana. Tak semestinya saya sahaja. Mana-mana, go, seek help. Okay? Kemudian, yang terakhir sekali adalah kita punya mindset. Mindset kita selalu kena betul. Dan selalu kena fikir bahawasanya diri kita ni okey. Bahawasanya semuanya adalah positif. Jangan rasa takut-takut. Bila nak masuk lorong, padahal kerja tu, kena masuk lorong ni untuk hantar delivery dan lain-lainnya, buat aja. Niat dalam hati, ya Allah, aku lakukan ini sebagai suatu ibadah kepadamu untuk aku mencari rezeki ataupun mencari nafkah untuk anak aku ataupun untuk suami ataupun untuk family. Bila kita niatkan ibadah seperti itu, insya-Allah Allah akan jaga. Nak masuk dalam lorong macam mana pun, insya-Allah Allah akan jaga. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Saya pun dah start untuk haus. Jadi saya sekejap lagi nak minum ni. Apa pun jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat meminum ya. Assalamualaikum.